Okey, Assalamualaikum. Cikgu nak sambung perbincangan latihan yang cikgu bagi baru ni berkaitan dengan janjang aritmetik. Cikgu terus pergi pada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama. Hasil tambah N sebutan pertama satu janjang aritmetik diberi oleh Sn sama dengan N kedua 2N tambah 4. Cari hasil tambah N sebutan pertama dan sebutan 7. Okey, untuk pengetahuan pelajar, kalau diberi rumus hasil tambah, kalau pelajar perhatikan betul rumus hasil tambah ni, dia dah bagi rumus dia sendiri dah. Tidak ada sebutan A dan B di situ. Dia terus beri N per 2, 2N tambah 4. Yang ada sebutan N. Ini bermakna bahawa nilai A dan B telah pun dimasukkan dalam rumus tersebut. Sebab tu pelajar tak jumpa pun nilai A dengan D. Mana nilai A dengan D ni, nilai A dengan D tu tak ada dah sini . Ini makna cikgu beritahu tadi siapa dia, bahawa nilai A dengan D tu telah pun dimasukkan dalam rumus ni. Tapi kita tak tahulah A dengan D tu berapa. Sejak dia ganti situ, dia dapat lah yang kedua 2N tambah 4. Okey, yang A tu hasil tambah 6 sebutan pertama. Pelajar terus ni nanti. Nombor 1. Nombor 1 A. Hasil tambah N sebutan pertama, 6 sebutan pertama, S6. Okay. Jadi pelajar hanya gantikan N tu sama dengan 6 lah. Kan? N per 2. Mana N tu 6. 6 dari sini. Jadi dapat 6 per 2. Kemudian 2 N tu 6 tambah 4. Ya. Dan pelajar kira betul. Pelajar akan dapat jawapan dia sama dengan cikgu kira tadi cikgu dapat 40 lah 8. Pelajar cek balik dah. Terima sendiri dah, seterusnya nanti kan. Okey, yang B. Sebutan yang ke-7. Okey, yang ini pelajar kena faham betul-betul. Pelajar kena faham betul-betul. Dia suruh cari sebutan ke-7. Macam mana kita nak sebutan yang ke-7? Daripada Sn yang dibagi. Yang kita ada adalah Sn. Apa kaitan antara Tn, T ni dengan Sn? Okay. Macam mana cikgu nak tegang ya? Cuba pelajar faham betul. Dia sebenarnya dia ada sebutan yang ke-7. Dictionary. Okay. Sebenarnya sebutan yang ke-7. Nombor 2, nombor 1 B tadi ya. Nombor 1 B. Sebutan yang ke-7 samalah dengan sebutan yang ke-7 pelajar kena buat sebutan ke-7 samalah dengan hasil tambah, sebab kita ada Tn dengan Sn. Kaitan antara Tn dengan Sn. Kalau T7 sebutan 7 samalah dengan hasil tambah 7 sebutan yang pertama tolak dengan hasil tambah 6 sebutan yang pertama. Dan barulah pelajar dapat sebutan yang 7. Macam mana boleh timbul mari tengok kalau kita ada cara simulasi ni, kalau kita ada 7 sebutan, kita buat dalam bentuk ni 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita nak katalah 8, 9. Ini kata setiap nombor ni mewakili sebutan. Mana sebutan yang ke-7? Ini sebutan yang ke-7. Okey. Jadi kita tak ada Tn. Jadi kita ada rumus Sn. Jadi apa kita buat? Kita nak cari sebutan yang ke-7 ni, kita cari hasil tambah semua sekali. Sebab kita terpaksa gunakan rumus hasil tambah sebab kita ada rumus Sn, rumus hasil tambah. Hasil tambah 7 sebutan semua sekali, kita tolak dengan hasil tambah 6 sebutan. Nampak ni? Hasil tambah semua 7 sebutan. Yang cikgu bulatkan ni, kita tambah ni, tolak dengan hasil tambah 6 sebutan, kita akan dapat sebutan yang ini lah, sebutan yang ke-7. Nampak tak? Sebab tu kita kata T7 sama dengan S7 tolak S6. Ataupun dalam rumus dia
Kita boleh ringkaskan dia. Kita kata Tn sama dengan Sn tolak dengan N tolak 1 kurang 1 lah. Kan kalau T9 S9 tolak S8, kalau T10 S10 tolak S9. Jadi pelajaran dia gantikan. Pelajaran gantikan S7. Saya ulang balik sebab kita gunakan rumus Sn sebab dalam maklumat dia bagi Sn sahaja. Kita tak ada Tn. Jadi pelajaran dia gantikan S7 dengan S6 dalam rumus Sn yang diberi tadi tu. Kan pelajar kira betul-betul. Pelajar dapat T7. Jawapan ni pelajar dapat bahawa T7 cikgu kira itu dapat apa T7 pelajar akan dapat sama dengan 15. Kira betul. Pelajar akan dapat T7 sama dengan 15. Ingat gantikan S7 sebab F7 dengan S6. Sebab kita dah ada rumus dia dah. Terus kita dapat. Sebab kita dah ada rumus Tn dengan Sn tadi. Okay, soalan yang kedua. Sebutan ke-8 suatu jangka aritmetik adalah 6 tambah 3Q dan hasil tambah. Ada dua istilah yang berbeza. Satu sebutan am, sebutan am. Dan satu lagi adalah hasil tambah. Dan satu lagi adalah hasil tambah. Sebutan ke-8 satu jangka aritmetik adalah 6 tambah 3Q dan hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Sebutan ke-8 T8. Hasil tambah 5 sebutan pertama adalah S5 adalah 8Q tolak 7. Dengan Q ialah pemalas. Diberi beza sepunya adalah 4D sama dengan 4. Cari nilai Q. Okay. Yang ini pun pelajar akan selesaikan persamaan serentak. Sebab kita ada dua persamaan. Dan yang pertama kita ada S8 6 tambah 3Q. Okay. Nombor 2 kan. Okay. 2. Kita ada yang pertama sebutan ke-8. Rumusnya T8 sama dengan 6 tambah 3Q. Ini dapat persamaan yang pertama. Yang kedua kita ada S5. Hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Kita ada 8Q tolak 7. Nah ini persamaan yang kedua. Cek balik soalan dia tadi. T8 sama dengan 6 tambah 3Q, betul? Dan hasil tambah 5 sebutan sama dengan 8Q tolak 7. Okey. Okey. T8 6 tambah 3Q. Dan hasil tambah 5 sebutan 8Q tolak 5. Okey. Dengan gantikanlah. T8 tu gantikan guna Tn, rumus Tn. Okey. Dan S5 tu guna rumus Fn. Okey. Kemudian selesaikan pelajar akan dapatkan sebutan A dan Q sebab D dia bagi. Kan? Sebab D dia bagi. Dia bagi D berapa tadi? Dia kata gantikan D sama dengan 4. D dia bagi. Okay, jadi pelajar akan dapat setiap ni pelajar akan dapat persamaan dalam sebutan A dan Q. Jadi selesaikan persamaan serentak. Betul. Nanti pelajar akan dapat jawapan Q sama dengan 9. Okey, pelajar akan dapat Q sama dengan 9. Okey. Okey, soalan yang ketiga. 4 sebutan suatu jangka aritmetik adalah 12, 8, 4 dan 0. Cari beza sepunya. Janjang tak ada masalah beza sepunya. Kan, beza sepunya sama dengan apa kat sini? Terus mudah je. Jangan tak tahu pula. D sama dengan apa? 8 tolak berapa? 12 ataupun 4 tolak 8 ataupun 0 tolak 4. Pelajar akan dapat negatif 4. Tak ada masalah ni. Okay.
Dia kalau ada masalah pun timbul yang B tu. Dia kata hasil tambah 10 sebutan pertama selepas sebutan yang keempat. 10 sebutan yang pertama selepas sebutan yang keempat. Mana cikgu nak cerita ni? Cuba tengok tuan-tuan. Dia masuk soalan ni. Yang ketiga B 3B. 3B. Ya, kita ada persamaan. Kita ada jujukan. Jujukan kita boleh 12. Apa lagi? 8, 4, 0. Kita tahu D sama dengan 4, kita boleh menyatakan jujukan seterusnya. Tolak 4, tolak 4, tolak 4. Negatif 4. Negatif lah 8. Dan dot seterusnya. Okey, jadi daripada sini kita tahu bahawa A ni sama dengan, okey, ada dua cara nak cari, nak selesaikan persamaan sebenarnya ni. Ada dua kaedah. Okey. Cikgu tunjukkan satu kaedah dulu. Nanti pelajar akan cuba buat dan cikgu akan terang juga kaedah yang kedua. Yang kaedah kedua tu pelajar akan cuba buat sendiri. Dia kata apa? Hasil tambah 10 sebutan pertama selepas sebutan yang keempat. Mana selepas sebutan keempat tu nak 10 sebutan lagi. Okay. Mana sebutan keempat? Ni sebutan keempat kita. 4 sebutan yang pertama, betul tak? Ni 4 sebutan kita. Betul? 1, 2, 3, 4. Mana selepas 4 sebutan ni dia nak hasil tambah 10 sebutan. Dia nak hasil tambah 10 sebutan. Okay. Pelajar boleh buat secara manual. Negatif 8, negatif 12 sampai yang ke 10 sebutan. Ataupun pelajar boleh gunakan rumus yang rumus SN lah. Tapi dengan syarat A kita lain lah. Kita nak 10 sebutan yang ni. Jadi A kita sekarang dah jadi negatif 4. Kan? D kita tetap tak berubah, negatif 4. Okay? Jadi apa yang pelajar buat, pelajar akan cari gunakan rumus hasil tambah dengan menggunakan A sama dengan negatif 4 dan D sama dengan negatif 4. Gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 bla 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 semua sekali tu. 2A tambah N tolak 1D. Gantikan A, N ni 10 lah. Okay? N ni sama dengan 10 sebutan. Okay? Pelajar kira betul, pelajar akan dapat jawapan dia sama dengan negatif 220. Okay? Pelajar akan dapat negatif 220. Kita harap pelajar faham okay? Sebab dia nak cari 10 sebutan selepas sebutan yang keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi selepas sebutan yang keempat ni 10 sebutan ni. Okay? Ataupun satu cara lagi. Okay? Ataupun satu cara lagi. Atau kita sini lah. Atau pelajar boleh buat juga macam ni. Jadi 10 sebutan yang keempat tu sama dengan S. Maknanya kalau 10 sampai sini ada berapa sebutan semua sekali ni? Ni 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita ada berapa sebutan semua sekali? 14 sebutan. Ya? 14 sebutan. Yang ini sebutan yang ke-5. Ya? Jadi cikgu boleh kata hasil tambah yang kita nak ni samalah dengan hasil tambah 15 sebutan tolak dengan hasil tambah 4 sebutan yang pertama. Okay, hasil tambah 15 sebutan semua sekali ni. Ya? Tolak dengan hasil tambah 4 sebutan yang pertama yang tadi ni. Yang 4 ni. Dapat juga hasil tambahnya. Tambah juga ni. Ya? Ini maknanya kita nak cari hasil tambah daripada sebutan yang ke-5 hingga sebutan yang ke-14. Okey. Sebutan yang ke-5 hingga 14. Ya. Cikgu silap sini bukan 15 Yang ini adalah hasil tambah 14 sebutan yang pertama. Tolak dengan 4 sebutan yang pertama. Pun dapat jawapannya. Pulang pada pelajar. Belajar nak guna kaedah ini. Bertemu kaedah ini. Dia akan masih lagi beri jawapan yang sama. Okey. Saya tengok balik. Soalan yang seterusnya.
Yang terakhir, yang ketiga. Okey, ketiga ni simple je, tak ada apa-apa ni. Soalan yang keempat. Nanti kita tinggal soalan 4. Okey. Raja menunjukkan 3 keping kad bentuk segi empat sama. Okey, parameter kad. Parameter. Raja ni kadang-kadang soalan pun tak baca betul, dia nak parameter. Tak pernah sabarlah kalau parameter tak boleh cari. Untuk satu janjang aritmetik, sebutan-sebutan janjang adalah secara menaik. Cari parameter. Parameter ni berapa, parameter ni parameter berapa. Boleh jawab tuliskan 3 sebutan pertama janjang itu. Tuliskan 3 sebutan parameter. 3 sebutan. Dia ada 3 gambar ni. 1, 2, 3. Parameter pertama, parameter yang kedua, parameter yang ketiga. Tulislah berapa parameter ni. Ni tambah, takkan parameter boleh cari. Kemudian yang B, okey. Yang B, ni apa? Cari beza sepunya. Beza sepunya B sama dengan sebutan kedua tolak sebutan apa? Sama. Dah dapat dah parameter. Ni parameter ni tolak parameter ni dapat dah. Beza sepunya dia. Di mana D dia silap cikgu, D dia pelajar akan dapat D sama dengan 8. Jadi hampir 4 soalan ni. Pelajar cuba buat, fahamkan betul-betul. Seperti biasa, kalau ada masalah nanti boleh PM cikgu dalam grup ataupun dalam secara personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.